Kami akan siarkan dalam laman web saja, siarkan senarai dalam Dewan Orang Ramai saja. Kita tahu semasa pilihan raya, baru apabila pembubaran parlimen diumumkan, baru kita akan tahu di mana pusat mengundi kita, di mana sekolah saluran mengundi. Sepanjang masa ini kalau kita buat pemeriksaan, kita tak ada maklumat itu. Jadi SBI hantar semua ini senarai kepada saya. Ini senarai kepada saya. Hanya kata, oh dalam taman ini sekarang berjumlah berapa orang, sekarang akan jadi pengundi di kawasan Gopeng, akan jadi pengundi di kawasan Kampar. Tapi dia ada nama, maklumat terperinci. SBI sepatutnya hantar surat, hantar kad ke alamat mereka yang terlibat. Maklumkan mereka bahawa mereka sekarang pada pilihan raya akan datang akan mengundi di tempat yang lain. Tapi yang paling baik, yang saya memohon SPA membatalkan peraturan ini, yang membenarkan SPA berterusan atas alasan membetulkan lokaliti untuk menjalankan perpindahan pengundi. Tan Sri, yang betul saya ingin pergi ke Warisan Merdeka. Berapa minit lagi ya Tan Sri? 10 minit. Saya ingin ke Warisan Merdeka. Ramai yang ahli parlimen dalam Dewan membangkitkan berkenaan Warisan Merdeka. Sebelah sana yang bermaranau, yang bermajempo, malahan meminta agar jumlah tingkat menara warisan ditambah. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin mengungkap kata-kata yang amat berhormat Perdana Menteri, di mana beliau dikata dalam ucapan belanjawan bajet menyatakan era kerajaan tahu segalanya sudah pun berakhir. Saya mohon agar kerajaan yang amat berhormat boleh mengambil pandangan daripada orang ramai, di mana dalam Facebook semalam yang berhormat Ipoh Timur telah menyatakan, dan sekarang telah mencecah melebihi 174,000 warga yang membantah pembinaan Warisan Merdeka ini. Saya tahu ramai yang telah memberi pelbagai alasan. Barisan Nasional mengapa menyokong warisan menara ini. Tapi Tan Sri Yang di-Pertua, menjadi kebanggaan kami sebagai warga negara Malaysia bukan menerusi satu simbol menara 100 tingkat. Menjadi kebanggaan negara, menjadi kebanggaan bagi saya, menjadi kebanggaan negara saya adalah apabila saya mempunyai sense of belonging kepada negara ini. Apabila korupsi yang rendah dalam negara ini. Apabila orang ramai merasa selamat dalam negara ini. Apabila semua menerima layanan yang saksama dalam negara ini. Bukan menjadi kebanggaan saya apabila negara ini mempunyai bangunan yang tinggi. Tan Sri Yang di-Pertua dan yang berhormat Menteri Pelancongan, beliau telah menyokong menara 100 tingkat ini, mengeluarkan kata-kata dilaporkan dalam media bahawa the most important thing is that we can do it. Why should we hold back? Ini bukan cara pengurusan sumber, pengagihan sumber, penentuan program atau projek. Bukan cara ini. Kerana we can do it, why hold back? Bukan cara ini. Apakah yang berhormat Menteri Pelancongan? Because we can spend, we spend. Apakah cara ini beliau yang membelanjakan peruntukan Kementerian Pelancongan? Kita mesti tahu apakah prioriti keutamaan projek yang benar-benar memanfaatkan rakyat. Yang berhormat dengan senang, yang amat berhormat Perdana Menteri kata, ini bukan cadangan saya, cadangan PNB. Oh, ini akan ada multiplier effect dengan izin. Tapi yang di-Pertua, Board of Trustee Yayasan Pelaburan Bumiputera, siapa? Pengurusi dia siapa? Yang amat berhormat Perdana Menteri. Timbalan dia siapa? Timbalan Perdana Menteri. 2 orang menteri. Tan Sri Yang di-Pertua. Jadi saya haraplah Yang amat berhormat Perdana Menteri boleh mendengar pandangan orang ramai yang membantah ini. Dan bukan sekadar mendengar pandangan ahli-ahli UMNO sahaja. Facebook dengan jelas berapa ramai yang membantah. Sekadar
Yang Berhormat juga ada minum kopi, cadangan high tea dengan peminat-peminat laman blog dia, dengan Facebook dia punya fans. Tapi bagaimana pula dengan Facebook yang selama 170,000 lebih orang yang membantah? Bukankah itu satu signal, satu suara yang amat kuat bahawa rakyat tidak bersetuju dengan menara warisan merdeka ini? Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin ambil kesempatan tanya Yang Berhormat Menteri Pelancongan. Beliau telah membelanjakan mengikut laporan misi 10 hari ke New Zealand ke Australia. Beliau dan pasangannya dan seorang pegawai kanan 10 hari ke New Zealand Australia sebanyak RM244,720. Ini jawapan daripada Dewan Yang Mulia ini. Saya mahu tahu pecahan perbelanjaannya. Berapakah kos pengangkutan tiket penerbangannya, hotelnya dan sebagainya. Pecahan perbelanjaannya. Sebab beliau kata we can do it. Why hold back? We can spend. Jadi saya mohon jawapan kepada perkara ini. Dan akhirnya Tan Sri, berapa lama lagi saya ada? Ada 4 minit lagi. 4 minit, okey, saya cepat sikit. Tan Sri Yang di-Pertua, saya dalam Dewan ini tiga penggal sahaja. Tapi saya benar-benar merasa sangat sakit hati. Saya cakap dengan jelas berkenaan fungsi berjalanan Parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini. Cara pengurusan sumber dalam negara ini. Saya bukan pakar ekonomi. Mendengar ucapan ahli-ahli Parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini, nampaknya fungsi Parlimen seolah-olah telah menjadi rubber stamp sahaja, formality saja untuk meluluskan cadangan perbelanjaan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Seolah-olah Dewan Yang Mulia ini menjadi biro aduan wakil rakyat, ahli Parlimen. Yang Berhormat minta jalan diturap, Yang Berhormat minta college community dibina, Yang Berhormat minta program, berbagai program. Hari itu Yang Berhormat Gelang Bata kata program komputer riba satu Malaysia. Beliau tiada maklumat, dia ada maklum balas. Yang Berhormat Ranau hari ini, Yang Berhormat Siputi hari ini ke semalam membagikan berkenaan keadaan jalan di luar bandar. Tidak capai lagi, tidak akan capai negara yang maju menjelang 2020 bagi kawasan daerah beliau. Tapi yang di-Pertua, mengapakah Yang Amat Berhormat mengetepikan ahli Parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini dalam perancangan bajet beliau? Beliau ada kata ada ambil banyak pandangan dari NGO, dari badan-badan, dari orang ramai dalam lab-lab, dalam makma. Kita belanjakan 2.9 juta untuk sesi 3 seksi GDP. Tapi bagaimana pula dengan struktur bagi ahli Parlimen untuk menyampaikan keperluan bagi kawasan mereka masing-masing? Tan Sri Yang di-Pertua, saya cadangan seperti negara yang lain yang ada budget committee yang terdiri daripada ahli Parlimen. Mereka boleh menilai program-program yang dicadangkan oleh pihak kementerian dan mereka juga menyampaikan program-program, projek-projek dan menentukan apakah cadangan yang dikemukakan oleh pihak kementerian itu adalah memanfaatkan rakyat, boleh menentukan perbelanjaan, pengagihan kewangan negara. Bajet komiti negara Uganda sudah ada. Mengapa negara Malaysia tak boleh adakan ini? Libatkan ahli Parlimen dalam proses ini. Tan Sri Yang di-Pertua, baru Parlimen mempunyai maknanya, boleh memainkan fungsinya. Tan Sri Yang di-Pertua, apabila saya mengikuti conference ke luar negara, Tan Sri, saya ditanya, YB, yes honorable, yang honorable ni dalam jawatan kuasa yang mana, select komiti yang mana? Tan Sri, saya kata Parlimen tiara